Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada malam ni saya akan membentangkan satu kes rasuah yang terbesar di rantau Asia Tenggara. Ferdinand Marcos, bekas Presiden Filipina. Bersama saya ialah panel pakar yang akan mengupas isu ini dengan lebih mendalam. Assalamualaikum, bersama saya Muizzuddin, pengasas ahli politik, dan bersama dengan saya juga Muhammad Luqman Hakim, ahli sejarah. Okey, seterusnya kita akan lihat latar belakang kes. Ferdinand Marcos telah memerintahkan Filipina selama 21 tahun. Pemerintahannya bermula pada awal tahun 1965 sehinggalah 1986. Pada awalnya, beliau seorang yang berkaliber dan berkarisma. Namun begitu, ianya bertukar menjadi sebuah pentadbiran yang mementingkan diri sendiri. Ya, benar sekali. Marcos telah mengisytiharkan Undang-Undang Tentera pada tahun 1972 untuk mengukuhkan kedudukannya. Tindakan ini telah memberi kuasa penuh ke atas ekonomi dan politik di negara Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Azlan Halimi bin Syed Basri. Saya sebagai ahli pakar ekonomi dan bersama saja. Dan saya Muhammad Imran Syamil bin Junaidi, wakil daripada Pertubuhan Anti Rasuah Negara. Yang pertama, mari kita lihat angka-angka yang telah diselewengkan oleh Marcos. Sepanjang pemerintahan Marcos, hutang negara Filipina telah meningkat daripada 599 juta kepada 28.3 bilion dolar Amerika. Seterusnya, dianggarkan antara 5 hingga 10 bilion dolar telah diselewengkan oleh Marcos. Akhir sekali, keluarga Marcos juga memiliki harta di lebih 10 buah negara. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada Syed Azlan, iaitu pakar ekonomi. Dan sekarang saya ingin menceritakan sedikit mengenai kesan dan implikasi yang berlaku menyebabkan Ferdinand Marcos menyeleweng duit-duit di Filipina. Yang pertama sekali, penyelewengan ini berlaku ada beberapa kaedah. Yang pertama sekali, beliau manipulasikan projek-projek mega. Yang kedua, beliau juga membuka akaun bank rahsia di Switzerland. Ini kerana beliau ingin mendapat sokongan daripada negara-negara luar seperti negara Switzerland. Dan berlakunya pembukaan akaun bank secara rahsia. Yang ketiga, beliau juga menubuhkan syarikat-syarikat palsu. Dan akhir sekali, amalan kronisme dalam pemberian kontrak kerajaan. Maksudnya di sini, kronisme bermaksud amalan untuk mengutamakan rakan-rakan ataupun teman rapat dalam pelantikan sesuatu jawatan. Seperti mana yang saya cakap, beliau menggunakan amalan kronisme dalam kontrak kerajaan. Makanya di sini beliau ingin menarik rakan-rakan terdekat beliau untuk menjadi salah satu sebahagian daripada pembentukan kerajaan Filipina. Dan ia juga memberi sesuatu projek dan sebagainya untuk mengkau untung daripada pihak mereka. Itu saja daripada saya. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kesan dan implikasi. Kesan rasuah ini masih terasa sehingga pada hari ini. Filipina telah kehilangan banyak perkara seperti peluang pembangunan yang maju, keyakinan melabur antarabangsa dan dana yang sepatutnya digunakan untuk rakyat. Apakah pendapat anda, Syed? Saya sebagai ahli pakar ekonomi, saya berpendapat ekonomi kerajaan Filipina telah mengambil masa yang lama untuk memulihkan kerajaan Filipina mereka. Dalam masa lebih kurang 20 tahun lah. Rakyat biasa juga terpaksa menanggung beban masalah rasuah yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos. Sekian daripada saya.
seterusnya kita akan pergi lebih jauh lagi, iaitu apakah pengajaran yang perlu kita ambil dalam kes Ferdinand Marcos dalam beliau menyeleweng dalam negara Filipina. Yang pertama sekali, pengajarannya ialah kepentingan sistem semak dan imbang dalam kerajaan. Di sini saya ingin menjelaskan bahawa kerajaan perlu menitik beratkan dalam semua ahli perlembagaan, tak kira sama ada dalam usia muda ataupun tua, untuk membenteraskan rasuah. Yang kedua, peranan penting media yang bebas. Yang ketiga, keperluan institusi anti rasuah yang bebas dan masih berkuasa. Apa yang saya ingin cakapkan bahawa pihak berkuasa perlulah mengambil berat mengenai kes rasuah ini. Pihak berkuasa perlu juga untuk membuat tinjauan atau perondaan mengenai rasuah-rasuah di dalam kerajaan negara tersebut. Saya akan memberi kepada moderator seterusnya. Terima kasih kepada sahabat saya. Kes Marcos ini telah menjadi pengajaran penting dan berharga bagi semua negara tentang bahayanya rasuah dan sistematik dan pentingnya tak berurus dengan baik. Terima kasih kepada semua ahli panel. Kes Marcos ini jelas menunjukkan bagaimana rasuah boleh menghancurkan sesebuah negara. Ia bukan sekadar tentang wang, ia bukan sekadar tentang kehilangan wang negara, tetapi juga tentang masa depan sesebuah negara yang telah dirompak. Rasuah Membawa pada